Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Matematik tingkatan 5, bab 2, Matriks. Standard pembelajaran. Yang pertama, mewakilkan maklumat situasi sebenar dalam bentuk matriks. Yang kedua, menentukan peringkat matriks dan seterusnya mengenal pasti unsur tertentu dalam suatu matriks. Okey. Bagaimana mewakilkan maklumat situasi sebenar dalam bentuk matriks? Contoh. Okey. Dalam jadual ini menunjukkan maklumat berkaitan penjualan kipas angin di sebuah kedai. Okey, bagaimana kita nak menulis atau mewakilkan maklumat dalam satu matriks? Sebelum itu, cara untuk menulis matriks. Matriksnya selalu diwakili dengan huruf besar. Okey, contoh, kita jadikan ini sebagai matriks. Huruf besar cikgu tulis sebagai huruf A dan matriks ditulis dalam tanda kurungan. Okey, kurungan, buka kurungan dan tutup kurungan. Sama ada kurungan seperti ini atau kurungan seperti ini. Okey, contoh. Okey, contoh matriks B contoh. Cikgu ambil 4 nombor yang ini. Okey. 16, 18, 5 dan 10. Buka kurungan dan mesti kurungan ditutup. Okey. Matriks baris ini adalah nombor yang disusun secara melintang ini dikenali sebagai baris. Ini baris 1. Okey, yang bawah ini adalah baris 2. Manakala yang disusun secara menegak ini adalah lajur. Lajur 1. Dan nombor yang belakang ini adalah lajur yang kedua. Dan untuk matriks ini mempunyai berapa baris? 2 baris dan lajurnya 2 lajur. Apabila dua nombor bilangan baris dan bilangan lajur ni sama, okey, matriks ini dikenali sebagai matriks segi 4. Okey, bila sama segi 4 sama. Okey, kita rujuk kepada bilangan lajur dan bilangan baris. Okey, seterusnya yang ketiga. Okey, matriks C. Okey, cikgu nak ambil semua nombor ini dan ditulis dalam bentuk matriks. Akan ditulis 16, 18, 11, 5, 10 dan 4, tutup kurungan. Okey, matriks ini mempunyai bilangan barisnya ada berapa baris? Okey, ini 1 baris, ini 1 baris. Ada 1, 2. Jadi barisnya ada 2 baris. Okey, lajur. Lajurnya ada berapa? Lajur 1, lajur 2, lajur 3. Jadi bilangan lajurnya ada 3. Bilangan baris dan bilangan lajur tak sama. Jadi kita kenali sebagai matriks segi 4 tepat. Okey, bila nombor
bilangan baris dan bilangan laju tidak sama, itu adalah matriks segi 4 tepat. Okey, untuk contoh 1. Okey, wakilkan maklumat berikut dalam bentuk matriks. Kita akan boleh tulis salin saja nombor-nombor tersebut. 1,700, 2,100, 2,000 dan 1,800. Okey, seperti kes mesti ini mempunyai satu baris sahaja. Jadi kita kenali ini mempunyai satu baris. Ini adalah matriks baris. Okey, manakala untuk cara yang kedua untuk menyusun matriks ini ialah kita susun secara ke bawah. 1,700, 2,100, 2,000 dan 1,800. Okey, kalau kes seperti ini, ia mempunyai satu lajur. Jadi ini dipanggil sebagai matriks lajur. Okey, kalau satu lajur panggil matriks lajur. Kalau ada satu baris dipanggil sebagai matriks baris. Okey, soalan yang B. Kita perlu susun maklumat dalam bentuk matriks. Okay, susunan yang pertama 13, 5, 1 seperti dalam jadual. 4, 8, 8, 9. Okey, ini mempunyai 3 baris dan 3 lajur. Okey, cara yang kedua susunannya ialah susunan pingat emas ni disusun secara satu baris. 13, 10, 8, 5, 2, 8. Seterusnya untuk gangsa 1, 4, 9. Juga mempunyai 3 baris dan 3 lajur. Apabila mempunyai barisnya 3, lajur pun 3. Okey. Apabila ini sama, bilangan baris dan lajurnya sama. Okey. Matriks ini adalah matriks segi 4 sama. Okey, bila bilangan baris dan bilangan lajurnya sama, kita panggil dia sebagai matriks segi 4 sama. Seterusnya, untuk soalan C. Okey, markah ujian Samad dan Hamid. Okay, kita susun untuk baris pertama, markah ujian untuk bahasa Melayu iaitu 76, 80. Baris kedua untuk matematik iaitu 82 dan 88. Seterusnya sejarah 72 dan 70. Mempunyai 3 baris dan 2 lajur. Atau cara yang kedua, kita boleh susun. Baris pertama ni adalah untuk samad. Markah samad untuk ketiga-tiganya 76, 82, 72. Manakala markah untuk Hamid 80, 88 dan 70. Okey, untuk kes yang kedua ini mempunyai 2 baris dan 3 lajur. Jadi, bila bilangan lajur dan baris tidak sama, ini dikenali sebagai
matriks segi empat tepat. Kenapa dipanggil matriks segi empat tepat? Kerana tata susunnya mempunyai bilangan baris dan bilangan lajur yang tidak sama. Kalau bilangan baris dan bilangan lajurnya sama, matriks ni tata susunnya adalah matriks segi empat sama. Bagaimanakah menentukan peringkat matriks dan seterusnya mengenal pasti unsur tertentu dalam matriks? Sebelum ini kita dah belajar macam mana untuk membaca bilangan baris dan bilangan lajur. Okey, sekarang untuk menentukan peringkatnya bergantung kepada, contoh di sini, bilangan barisnya ada 2 baris dan lajurnya ada 3 lajur. Jadi, bagaimana cara membaca peringkat? Peringkat matriks ini mempunyai peringkat ini mempunyai 2 baris dan 3 lajur. Jadi nak baca peringkat ni, matriks peringkat 2 dengan 3. So cara bacaannya iaitu kita baca 2 dengan 3. Cara bacaannya. Okey, seterusnya kita tengok contoh. Okey, cara contoh. Contoh 2 diberi matriks P, okey, matriks Q dan matriks R. Tentukan peringkat setiap matriks itu. Okey, untuk soalan A, peringkat matriks, okey, cara tulis peringkat matriks P ialah, so ada berapa baris? Ada 1 baris. Baris ada 1. Lajur ada lajur 1, lajur 2, lajur 3. Jadi matriks P peringkat 1 dengan 3. Okey. Soalan seterusnya, peringkat matriks Q ialah ada berapa baris? Ada baris 1, baris 2. Jadi 2 baris dengan berapa lajur? Ada 1 lajur. Matriks 2 dengan 1. Seterusnya, peringkat matriks R ialah, okey, ada baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Ada 4 baris dengan ada lajur 1, lajur 2, lajur 3 dan lajur 4. Ada 4 lajur. Okey, itu cara membaca peringkat matriks. Seterusnya soalan B. B untuk kita tentukan unsur pada baris pertama dan lajur ketiga matriks P. Kita tengok matriks P ini. Tengok pada matriks P, siapa yang berada pada baris 1, lajur 3. So, kita rujuk matriks P pada baris 1, dan lajur 3. Okey, nombor 9. So, unsur yang nombor 9. Okey, seterusnya yang kedua, siapa yang berada pada baris 2, lajur pertama dalam matriks Q. Baris 2,
laju 1. Dalam matrik Q, baris 2, laju 1, nombor 5. So, jawapannya adalah 5. Yang ketiga, dalam matriks R, unsur yang berada pada baris 3, laju 4. Maksudnya, tengok pada baris yang ketiga dan laju yang keempat. So, dia bertemu di sini. Nombor 1. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.